Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Saya rindu keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini dalam keadaan baik-baik atau dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini senang saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada saat ini. Untuk boleh mempersiapkan hati, mempersiapkan diri untuk masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh di hadapannya, mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan bagi kemuliaan-Nya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada hari ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-117. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Haleluya. Mari kita agungkan dan kita puji sembah Allah kita yang besar dan hebat. Besar dan ajaiblah karya-Mu, ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan sepenuh hati kita naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benar
kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita sembah Dia, kita puji namanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin mengagungkan dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu seluruh bangsa-bangsa yang ada boleh mengenal nama-Mu yang kudus. Sehingga mereka juga boleh melihat jalan keselamatan dan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Tuhan, saat ini kami datang di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala kekurangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami dengan mulut kami mau menyenangkan dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan-Mu selama kehidupan kami. Atas kasih setia-Mu Tuhan, kami tidak habis lenyap sampai dengan hari ini. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan yang begitu besar yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami boleh merasakan tangan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan, sekalipun keadaan kami sulit saat ini, tetapi kami bersyukur anugerah-Mu selalu cukup buat kami. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang sungguh-sungguh memiliki kami. Allah yang berkuasa di antara segala bangsa. Dan Allah yang turut juga merasakan apa yang kami alami saat ini. Tuhan, inilah diri kami. Kami hadir bersama-sama di dalam satu roh dan kebenaran. Meninggikan, menyembah, dan mempermuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami saat ini. Inilah diri kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Bukan dalam arti gagal dalam berusaha begitu ya, tetapi gagal setia terhadap Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita juga datang dengan rasa takut akan Tuhan dan membawa kemurnian atau membawa hidup kita dengan secara terbuka di hadapan Tuhan akan apa yang pernah kita lakukan. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayat ke-6 sampai ke-7 berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita,
sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Satu janji yang memberanikan kita untuk kembali pulang kepada Tuhan, untuk kembali menghadap hadirat-Nya. Mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita akan menaikkan pujian, pintu surga terbukalah. Pintu surga terbukalah, pancarkan terang rahmat-Nya, dan terang ini terang Tuhanku yang nyatakan kasih-Nya. Kudurhaka penuh dosa, pintu rahmat terbukalah bagiku nih, orang yang berdosa. Pintu sorga terbukalah bagi yang mencarinya. Kepada siapapun juga dapat masuk padanya. Kudurhaka penuh dosa, pintu rahmat terbukalah bagiku nih, orang yang berdosa. Tuhan siap menerima setiap kita yang mau percaya dan bertobat. Pasti akan diselamatkannya. Pintu sorga terbukalah, yang berlelah datanglah, bertobat dan percayalah, pasti diselamatkannya. Kudurhaka penuh dosa, pintu rahmat terbukalah bagiku nih, orang yang berdosa. Kudurhaka penuh dosa, pintu rahmat terbukalah bagiku nih, orang yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang dengan segala keterbukaan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sekalipun orang lain tidak tahu apa yang telah kita perbuat, sekalipun kita menyembunyikan rapat-rapat apa yang menjadi kebiasaan dosa kita, tetapi sadarilah mata Tuhan senantiasa melihat setiap perilaku dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari dengan secara jujur kita datang kepada Tuhan. Kita terbuka mengakui segala keberdosaan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di dalam kehidupan kami dari pandangan Tuhan. Kami sungguh malu Tuhan ketika Engkau melihat kami. Kami yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi kami masih melakukan keberdosaan kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu isi pikiran kami. Engkau tahu apa yang kami sembunyikan dari orang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang menyingkapkan.
Engkau yang menerangi dengan kasih rahmat-Mu yang besar. Supaya kami boleh keluar dari kebiasaan dosa kami. Tuhan, ajarkan bagi setiap kami, umat-Mu yang percaya, untuk boleh menghargai setiap anugerah-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Dan biarlah kami boleh hidup di dalam kekudusan, di dalam integritas kami sebagai umat Tuhan. Tuhan, inilah segala pengakuan kami. Ampuni jikalau mulut kami telah melukai hati orang lain. Ampuni jikalau pikiran kami telah memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya kami pikirkan. Ampuni jikalau hati kami menyimpan satu kepahitan, menyimpan satu dendam, menyimpan satu kemarahan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang pulihkan keberadaan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami gagal untuk menjadi kesaksian yang baik bagi sesama kami. Tuhan pulihkan, Tuhan ampunilah setiap kami. Inilah doa pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji pengampunan dosa terambil dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya ulangi. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan mari kita juga meresponi janji pengampunan dosa ini dengan satu hidup baru di hadapannya. Yang terambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tiba saatnya kita bersama dengan seluruh umat Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita katakan, sampai akhir hidupku, ku mau setia Tuhan. Ku mau percaya, ku mau berserah pada rancangan-Mu di dalam kehidupanku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil
sekalipun Bapa mengenal seluruh hidup kita dan cerita hidup kita, tetapi Ia menerima kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia Tuhan, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari jemaat kita berdoa bersama. 亲爱的会友们，让我们一同进入祷告。 Tuhan, betapa kami bersyukur Engkau Tuhan yang mengasihi kami. 主啊，我们无限的感谢，我们感谢你。 Engkau mengenal seluruh kehidupan kami, 你知道我们每一个人的生命， bahkan mengenal kami secara pribadi sampai hal yang paling dalam. 你也知道我们每一个人，一直到我们最深。 Terima kasih kalau Engkau begitu mengasihi kami. 感谢主，你这样的爱我们。 Biarlah dengan anugerah Tuhan juga mampukan kami boleh menyadari bahwa betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. 借着你的恩典，让我们可以醒悟到你给我们的爱是何等的浩大， Sehingga kami boleh tahu bahwa hidup kami betapa berharganya di mata-Mu. 让我们知道我们在你的眼目里面，眼里是多么的珍贵。 Dan kami pun mau hidup yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. 我们要为你活出最好的一面。 Berkati juga Tuhan waktu ini saat kami kembali belajar firman-Mu. 这个时刻，我们要学习你的话语， Ya firman boleh sekali lagi menguatkan setiap kami. 求主以你的话语来坚固我们每一个人， Membawa kami hidup dalam rencana-Mu yang sempurna. 带领我们活在你那美满的生活里。 Ya Tuhan berkati waktu ini sepenuhnya dan Tuhan yang dipermuliakan di tengah kami. 我们要赞美你，让你可以活在我们的当中。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 亲爱的会友们，早安！ Betapa kita bersyukur dalam anugerah Tuhan hari ini kita dapat kembali beribadah bersama. 感谢主，今天我们又在可以一同来聚会。 Nah, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? 我们今天大家你们都好吗？ Hidup yang kita jalani hari demi hari, kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tahu kita tetap aman dalam tangannya. 要是我们与主同行，我们知道我们永远都是安全的。 Bapak Ibu sekalian, hari ini kita merenungkan satu tema yang khusus yang kita renungkan bersama, itu tentang perkataan yang membangun. 今天我们要学习的就是说到造就人的言语。 Bapak Ibu, hidup itu menjadi sangat indah kalau kita boleh jalani dengan indah juga. 这个生活会变得非常的美好，要是我们可以很好的来度过它。 Bapak Ibu bisa bayangkan kalau setiap hari waktu kita dari bangun pagi hari sampai malam hari, hidup kita dipenuhi dengan kata-kata yang indah.
我们可以来想象一下，当我们从眼睛睁开起身，一直到夜晚，我们都听到美好的言语， Ada kata-kata pujian, 有赞美的话语， ada kata-kata yang menguatkan kita, 有坚固我们的话语， ada kata-kata membangkitkan kita, semangat hidup kita, 也有激励我们精神的话语， ada kata-kata yang ramah dan penuh kasih. 有温和的话，有充满爱的话。 Bayangkan dari pagi sampai malam hari itu yang kita terima, betapa indahnya hari-hari kita. 我们要是每一天从早上到晚上，我们可以接收到这样的言语，是多么的美好。 Tapi yang terjadi seringkali sebaliknya Bapak Ibu sekalian. 但是我们遭受的常常都是相反的。 Dari kita bangun pagi dan sepanjang hari, hidup kita dipenuhi dengan kata-kata yang negatif. 我们从起身一直到我们睡觉了，我们所得到的言语都是负面的言语， Ada kata-kata yang kasar, 粗暴的言语， ada kemarahan, 有责骂的， ada kata-kata ejekan 也 mungkin. 有在那里嘲笑的， Bahkan ada kata-kata yang mungkin menghancurkan dan menyakiti hati kita. 可能摧毁了我们的信心，让我们觉得非常的心痛。 Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hidup yang begitu susah yang kita jalani ditambah makin susah seperti itu. 可能我们正在面对很困难的事情，但是我们又得到这样不好的待遇。 Kalau saya boleh bertanya, bagaimana Bapak Ibu sekalian hari ini? 我可以请问大家，你们今天如何？ Hari-hari kita termasuk yang mana? 你们今天是属于什么的日子？ Dipenuhi kata-kata yang indah atau justru kata-kata yang negatif? 你们得到了美好的言语，或是不好的言语呢？ Ditambah situasi kita hari ini. 加上我们现在的境况， Kita merasa hidup kita begitu beratnya. 我们感受到我们的生活是何等的沉重。 Nah, bagaimana kita menjalani kehidupan kita hari ini? 我们今天的生活，我们是怎么样来面对呢？ Apalagi kalau hidup kita dengan krisis corona hari ini banyak yang mengalami kesulitan atau kesusahan. 我们看到在新冠疫情当中的危机当中，大家都受到很多的影响。 Alangkah indahnya kalau hari-hari kita dipenuhi kembali dengan kata-kata yang membangun. 多么的美好！要是我们每一天都可以得到那造就建立我们的话语， Yang membuat kita makin kuat di tengah hidup yang sulit. 让我们在这困难的情况当中，我们可以更加的坚定。 Maka firman Tuhan hari ini kita boleh membaca dari satu bagian firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama. 今天我们要读的一段神的话语， Pertama kita baca di dua bagian firman Tuhan. Kita lihat di Amsal 16 ayat 24. 第一，我们从箴言书16章24节， Amsal 16 ayat 24. Firman Tuhan berkata, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. 良言如同蜂房，使心结甘甜，使骨得医治。 Ayat yang kedua kita lihat dari Efesus pasal 4 ayat ke-29. 第二段，我们从以弗所书第4章29节， Efesus 4 ayat 29 firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 污秽的言语一句都不可出口，只要随时说造就人的好话，只要听见的人就可以得到益处。 Bapak Ibu sekalian, apa itu perkataan yang membangun? 亲爱的弟兄姐妹，什么是造就人的好话？ Tadi Amsal 16 ayat 24 mengatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. 我们刚才在箴言书读到，良言好的话语如同蜂房，使心结得甘甜，使骨得到医治。 Perkataan yang menyenangkan, 我们听到美好的话语， itu adalah kata-kata yang baik, 就是好的话语， kata-kata yang indah, 动人的言语， kata-kata yang ramah, 温和的言语， kata-kata yang menyenangkan. 让人听了心愉快的言语。 Karena perkataan yang seperti itu dan perkataan yang menyenangkan itu adalah seperti sarang madu. 我们看到这美好的话语，就好像蜂房一样， Dikatakan seperti sarang madu. 好像蜂房一样。 Sarang madu itu berarti tempat kumpulan madu. 蜂房就是蜜蜂在哪里做窝的地方， Madu yang manis dan menyehatkan. 就是又甜蜜又健康的 Dan Amsal katakan itu seperti sarangnya. Jadi tempatnya begitu banyak madu yang dikatakan begitu manis dan menyehatkan. 就是这个良言好像蜂房，又可以让我们得医治，又可以
让我们觉得非常的甜蜜。 Maka disitu dikatakan manis bagi hati. 我们听到，我们可以让心里觉得甜蜜， Terjemahannya ada yang memberikan dia dan membuat bersemangat, 让我们有得到精神， membuat hatimu gembira, 让我们的心感到很愉快， atau membangkitkan semangatmu. 让激励我们的精神， Dan obat bagi tulang-tulang. 成为我们骨头的一个良药。 Berarti menyembuhkan, 它可以医治， membuat kamu menjadi kuat. 让我们觉得很坚强。 Lalu Efesus pasal 4 ayat 29 tadi mengatakan, 但是在以弗所书第4章29节这样说： janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. 不要有污秽的言语从你们的口中发出。 Perkataan kotor adalah bisa berarti segala kata-kata yang kotor, 污秽的言语就是可以说到，就是很多恶毒的言语， kata-kata yang busuk, 刻薄的言语， kata-kata yang jahat, 恶劣的言语， kata-kata yang tidak jujur, 欺骗的， atau kata-kata yang merusak. 就是破坏的言语。 Ya, dan jangan ada perkataan seperti itu keluar dari mulutmu. 这样的言语千万不要从我们的口中 Tapi 发出， pakailah perkataan yang baik. 让我们用好的言语， Baik dalam bahasanya adalah betul-betul baik. 是真正良好的言语， Dikatakan untuk membangun. 可以来建立别人， Supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. 让人听到了可以得到益处， Atau tertolong atau dikuatkan. 他们可以得到帮助，他们可以得到坚定。 Bagian Efesus dikatakan, kalau kita lihat konteksnya adalah dikatakan untuk manusia baru bagi orang yang, maksudnya orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. 就是那些已经新造的人，他们已经相信主耶稣基督的人。 Bagi kita yang sudah percaya Tuhan Yesus dikatakan, biarlah hendaknya keluar dari mulut kita itu adalah kata-kata yang baik, yang membangun. 我们你相信基督耶稣的人，我们应该从嘴里有说的良言，造就人的好言语。 Dan kata yang membangun di sini dalam bahasa aslinya menunjukkan kata yang istilah untuk bangunan. 我们在这里说到建立的言语，就是从一个建筑物， Menunjukkan sebuah proses membangun. 就是在建筑的过程当中， Seperti orang membangun rumah gitu kira-kira. 当一个人在建筑他的屋子的时候， Dan kata lain perkataan yang membangun itu seperti apa? 我们看到怎么样来建立一个屋子呢？ Dari dua firman Tuhan kita bisa menyingkat kira-kira adalah kata-kata yang baik, 就是良好的言语， kata-kata yang indah, 动人的言语， kata-kata yang menyenangkan, 让人觉得愉快的言语， kata-kata yang membangkitkan semangat 激励人精神的言语， dan membuat seseorang kembali kuat, 让别人可以再一次得到力量， kembali bersemangat melanjutkan kehidupannya. 他们可以再得到精神来继续他们的生活。 Tapi di balik itu juga tadi dari Efesus dikatakan itu kata-kata yang membangun 在以弗所书所说到的建立的言语， itu tersirat seperti membuat seseorang itu makin bertumbuh, 隐含好像让一个人更加的成熟， makin kuat, 更加的坚强， makin besar. 更加的强大， Atau kalau kayak bangunan itu makin tinggi, makin kokoh. 就是好像一个建筑物，它更加的巩固，它更加的高。 Itu perkataan yang membangun, 这就是好的言语，建 membangun 立的 hidup 言语， seseorang. 可以建立一个人的生命。 Maka dalam sejarah pernah seorang tokoh bernama Mark Twain, 有一个 Mark Twain 曾经这样 dia pernah 说， mengatakan kalau saya dikasih satu pujian aja, 他说到：“我要是可以得到一个好的激励， pujian yang baik, 一个美好的赞美， saya akan sanggup bertahan hidup selama 1 bulan. 我可以坚持1个月有活力的活着。” Mother Teresa pernah juga mengatakan, 我们看到特蕾莎修女也曾经这样的说： kata-kata yang baik itu 美好的言语 adalah kata-kata yang mudah dan singkat. 就是简单而且容易懂的， Maksudnya mudah dikatakan 容易说的， dan singkat. 而且也是简短 Tapi 的。 pengaruhnya dikatakan sangat panjang. 但是影响可以非常的长久， Bahkan dikatakan gemanya itu tidak berakhir. 它的回响是永不止息的。 Jadi perkataan yang membangun itu begitu luar biasa. 我们看到良言是这样的特别。 Kalau kita boleh umpamakan mungkin seperti di satu tanah yang kering 好像一个枯干的土地， atau rumput yang mulai layu 或是青草已经开始枯萎的， lalu disiram oleh hujan yang menyegarkan. 它得到了及时的雨水，可以 Atau kita boleh lihat juga seperti kehidupan kita.
或是在我们的生活当中， kita yang sudah lelah bekerja 我们已经非常的辛苦工作 di，tengah panas terik matahari, 在炎热的天气当中， kita lagi kehausan, 我们非常的口 lalu 渴。 ada seorang datang membawa air yang segar untuk memberikan kita minum. 有一个人带着非常新鲜的水，让我们来喝。 Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana rasanya. 我们可以想象到，我们可以怎么样的感受到？ Mungkin kita tidak akan mati kalau nggak dikasih minum. 我们没有得到水，我们可能不会死。 Tapi segelas minum yang menyegarkan itu membuat kita kembali segar dan semangat untuk bekerja. 但是这杯水可以让我们再一次的得到新鲜感，我们可以再有精神来工作。 Itu kata-kata yang membangun. 这就是良言，可以造就人的良 Nah 言。 sekarang Bapak Ibu sekalian setelah kita tahu betapa indahnya perkataan yang membangun itu. 我们看到一个美好的言语是多么的动人。 Nah bagaimana kita memiliki perkataan yang dapat membangun? 我们怎么样可以拥有着建立人的言语？ Bagaimana perkataan kita bisa membangun orang lain? 我们怎么样可以以言语来感动别人、激励别人？ Kalau kita boleh jujur, ternyata tidak mudah Bapak Ibu sekalian. 要是我们可以老实的说，是不容易做到的。 Kalau sekali-kali kita mengatakan sesuatu yang baik, membangun orang, mungkin kita masih berusaha usahakan. 可能一次一次，我们可以去建立别人、造就别人，说好话是可以做得到的。 Tapi kalau itu menjadi satu gaya hidup kita sehari-hari yang dengan spontan kita bisa keluar, itu jauh lebih sulit. 但是让我们可以自然而然的说出来，或是做出来，是不容易做到 Karena 的。 Bapak Ibu sekalian, 为什么呢？ karena biasanya kita yang membutuhkan itu. 因为我们自己也需要那些， Kita ingin justru kita yang dapat dibangun oleh orang lain. 我们也希望别人可以来造就、建立我们。 Kita ingin diperhatikan orang lain. 我们愿意别人来关心我们， Dan kita nggak sempat terpikir untuk memikirkan orang lain. 我们没有在有时间去想到别人， Pusat perhatian adalah diri kita sendiri. 我们只顾想到自己罢了。 Bahkan firman Tuhan sebenarnya mengingatkan kita. 神的话语再一次的告诉我们， Bahkan perkataan yang membangun itu sebenarnya berhubungan dengan hati kita. 我们好的言语与我们的心是有关联的。 Firman Tuhan mengatakan perkataan yang membangun itu harusnya meluap dari hati kita. 我们好的言语就是从心里发出的， Dari hati kita yang baik. 从我们好的心灵发出。 Tuhan pernah mengatakan dalam Lukas pasal 6 ayat ke-45, 路加福音第6章45节这样的记载。 saya bacakan ini perkataan Tuhan Yesus. Tuhan mengatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. 善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。 Dikatakan, karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. 因为口所说的就是从心里发出的， Meluap dari hati yang penuh, lalu luber, meluap keluar. 就是从心里涌满了，然后涌出来了。 Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita lagi kesel sama orang atau kita lagi marah, 要是我们正在对别人不高兴，我们正在生气的时 atau 候， hati kita lagi penuh dengan kemarahan, 我们心里充满生气的时候， kira-kira kita berespon dengan orang apa yang keluar? 我们怎么样对别人有反应？我们怎么样发出来？ Berusaha baik-baik pun pasti ada akan muncul kata-kata yang bernada kemarahan. 我们怎么样控制自己？我们也会发出有生气的话语。 Nah Tuhan mengatakan di atas hati kita itu dipenuhi oleh sesuatu. 所以神的话语说，我们的心里是被某种东西所涌满 Apakah 的、充 isi 满 itu 的。 yang jahat atau yang baik? 我们充满的恶的或是善的。 Kalau yang di dalamnya penuh dengan hati yang jahat, hal-hal yang jahat, 要是我们心里充满着恶念， pasti akan keluar kata-kata yang negatif. 有恶念的，我们所说出的话就是不好的话， Kata-kata yang mungkin menyakitkan dan melukai orang lain. 负面的话、伤痛人的话， Bahkan bisa menghancurkan hidup orang lain. 可能会让别人摧毁别人的精神。 Tapi kalau dipenuhi dengan hati dipenuhi dengan hal-hal yang baik, 要是我们的心里充满有善良的心， pasti akan muncul kata-kata yang positif. 我们所发出的就是有正面、有好的话语， Ada kata-kata yang tulus dan membangun. 有真诚、有建立性的。 Jadi karena itu yang paling penting sebenarnya apa yang ada dalam hati kita. 所以一切都是靠着我们的心所发出的。
Dalam kitab Yesaya dan satu kisah tentang nyanyian sang hamba 以赛亚书有说到一个奴仆的赞美， yang merupakan satu nubuatan tentang Tuhan Yesus. 就是讲到有关耶稣的预言。 Yesaya 50 ayat 4 berkata, 以赛亚50章第4节这样的说： Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. 主耶和华赐我受教的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。主每早晨提醒我的耳朵，使我能听像受教者一样。 Bagian ini ingatkan kita bagaimana kita memenuhi hati kita dengan hal yang baik. 这一部分的话语告诉我们，我们怎么样要拥有一个好的心灵。 Bagian ini katakan, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. 说到主，上帝给我有一个受教的舌头， Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru pada orang yang letih lesu. 让我以言语可以扶助那些疲乏的人。 Ada terjemahan yang lebih jelas dikatakan supaya aku tahu bagaimana untuk menghibur atau melakukan sebuah kata yang tepat kepada orang yang letih lesu. 使我知道怎么样用适当的言语去鼓励一个人。 Jadi dikatakan dia tahu bagaimana dengan satu kata memilih kata yang tepat untuk bisa memberi semangat pada orang yang letih lesu. 他可以知道怎么样用适当的言语去激励、去帮助一个正在没有精神的人。 Bagaimana bisa punya lidah seperti itu? 我们怎么样可以得到有这样的舌头呢？ Ya saya tadi mengatakan setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. 就是我们每一天早晨，我们就好像一个受教者，好像一个门徒一样，受教者的舌头一样。 Kuncinya adalah dengan setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar. 秘诀就是我每一天要以我的耳朵来好好的倾听。 Dia punya telinga yang siap mendengar, 他有耳朵愿意听， mendengarkan firman Tuhan, 来听神的话语， dan memenuhi hati dan pikirannya dengan firman Tuhan. 而且拥有那个心智，愿意来领受神的话语。 Bapak Ibu bisa bayangkan hati dan pikiran dipenuhi dengan firman Tuhan. 我们可以想象到，我们要是拥有心智，拥有好像神话 Dikuasai oleh firman Tuhan. 被神的话语所掌 Waktu 控， meluap dalam kata-kata. 从我们的口中，我们就可以发出很好的 Pasti 话语。 kata-kata yang baik kan. 所说出的话语一定是良言。 Hati yang bergaul dengan Tuhan, 我们与上帝有好的交往， yang dekat dengan Tuhan, 有亲密的关系， yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, 我们真的来了解我们的神。 akan meluap dalam kesehariannya. 我们一天比一天，我们能够从心里 Bahkan 来 sebenarnya 发 bukan hanya 出。 kata-kata tapi perbuatan yang memuliakan Tuhan. 我们除了言语，我们也有好的行为来赞美主。 Dan itu tidak bisa dengan berpura-pura atau orang bilang seperti bersandiwara. 但是有的人他很会假装，他在那里好像做戏一样， Orang sekelilingnya akan melihat dengan jelas. 但是四周围的人都可以很清楚的看到。 Nah, Yesaya tadi sebenarnya membuat untuk Tuhan Yesus, 以赛亚也是这样，他说到有关主耶稣， tapi juga teladan buat kita. 他是我们的榜样。 Bapak Ibu tentu bisa baca dalam firman Tuhan begitu banyak kisah bagaimana Tuhan Yesus merubah kehidupan seseorang. 我们看到在神的话语当中，很多可以改变我们生命的话语， Dan kata-kata yang membangun, 都有建立性的话语， kata-kata yang menyembuhkan, 可以医治我们的言语， kata-kata yang memulihkan. 可以让我们有复原的机会。 Bapak Ibu tentu ingat misalnya kisah Sakeus. 我们听到有关撒该斯的事， Tuhan pernah berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 他说：“你下来吧，我今天要到你的家住宿。” Kata itu merubah hidup Sakeus dan keluarganya. 让撒该斯与他的家人可以改变他们的生命。 Ada seorang wanita yang ketahuan berzina, 有一个女人知道她犯了奸淫， saat kemudian dibawa kepada Tuhan Yesus. 人把她带到主耶稣的面前。 Kemudian Tuhan berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. 主耶稣说：“你不要再犯罪了，从现在开始停止，不要再犯罪。” Saya yakin hidup dia berubah.
我相信他的生命一定得到改变。 Ada lagi seorang juga pernah mengalami dikatakan, Tuhan pernah berkata pada seseorang, dikatakan, pulanglah ke rumahmu pada orang sekampungmu, memberitahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. 有一个人，上帝叫他回去吧，你去把你所接受到的事情告诉很多的人，让他们知道主耶稣在你身上做了什么。 Itu ada seorang yang dirasuk setan, yang kemudian yang dikatakan hidupnya sudah terbuang. 就是一个人，他已经被鬼附住，他被别人抛弃了。 Tapi saat Tuhan memulihkan dia, hidupnya sungguh-sungguh berubah. 但是当上帝愿意敷衍他，他的生命受到改变了。 Dan Tuhan katakan, ingatlah bagaimana ia telah mengasihani engkau. 你要记得他怎么样来怜悯你， Apa yang dia perbuat Tuhan atasmu, 这个上帝对你做了什么， saksikanlah. 你要在那里见证给别 Saya 人。 yakin kata itu merubah hidup dia. 相信这样的话语改变了他的生命。 Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita boleh melihat dalam kehidupan kita hari ini, 亲爱的弟兄姐妹，我们看到我们今天自己的生命， bagaimana dengan hati kita hari ini? 我们的心灵是怎么样的？ Apa hati kita dipenuhi hal yang jahat 是否我们的心灵充满着不好的事 atau，hal yang baik? 或是好的事？ Kalau ada banyak kejahatan di dalamnya, 要是有不好的事在事物在我们的心灵， belum terlambat kita datang kepada Tuhan Yesus. 我们要来到主耶稣是不会迟的。 Kalau kita belum mengenal Dia, mari kita berdatang percaya pada Dia. 要是我们还不认识主耶稣，让我们来到他的面前， Minta Dia hadir dalam kehidupan kita. 我们请求他可以来到我们的生命当中， Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. 成为我们的救主，成为我们自己个人的救主， Dan minta Dia menyucikan hati kita. 让他来洁净我们的心， Hati kita boleh disucikan oleh Dia. 让我们的心灵可以得到洁净。 Kalau hari ini hati kita mungkin ada dalam kekosongan, 或是我们这个时刻在空虚的心灵当中， kita bingung, 我们在那里迷糊困惑， mari kita datang kepada Tuhan. 让我们来到上帝的面 Bila 前。 kita kembali punya telinga yang mau mendengar, 我们在拥有愿意受教的舌头耳朵， sehingga hati kita dipenuhi kembali oleh firman Tuhan. 让我们的心灵在充满神的话语。 Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita merasa hari ini kita merasakan tidak ada kata-kata yang membangun kehidupan kita, 要是在我们的生命里，我们得不到有建立性的话语， bacalah firman Tuhan. 让我们来读神的话语， Yang kita katakan lebih manis daripada madu. 因为神的话语比蜜糖更甜蜜。 Waktu kita membaca firman Tuhan, kita mengenal betapa baiknya Tuhan kepada kita. 当我们读到神的话语，我们知道神是对我们是何等的好， Betapa berharganya hidup kita di tangan Tuhan. 我们的生命在他的手中是何等的宝贵。 Bahkan sampai Kristus mau mati menebus dosa kita. 一直到主耶稣愿意为我们而死，来救赎我们的生命。 Betapa berharganya hidup kita. 我们的生命是何等的珍贵。 Dan waktu kita tahu kita berharga, 当我们知道我们是何等珍贵的时候， waktu kita tahu hidup kita itu sungguh sangat indah, 当我们知道我们的生命是何等的美好， kita baru bisa membangun orang lain. 我们才可以去建立别人。 Sebagai penutup, saya ceritakan satu kisah nyata yang sungguh-sungguh pernah terjadi. 我们结束以前，我们要听一个很真实的故事。 Bapak Ibu, sebagai seorang muda seringkali itu lebih mudah untuk merasa diri gagal dan tidak berguna. 我们成为一个少年人，常常觉得我们失败了，我们是没有用的人。 Ada seorang muda bernama Larry. 有一个年轻人，名字叫做 Larry。 Waktu dia masih muda, dia itu punya satu kelemahan yang sering membuat dia malu. 在他少年的时候，他曾经有一个弱点，让他非常的害羞。 Itu kadang-kala waktu dia sedang gugup atau situasi tegang, dia akan keluar gagapnya. 当他在紧张的时候，他会发生轻微的口测。 Jadi saudara Bapak Ibu sekalian tahu kalau gagap itu ngomongnya terputus-putus gitu 我 ya. 们知道口测说话的时候，在那里不能够继续的说。很 Kemudian 好地 hari dalam 说 sebuah bukunya dia menceritakan kisah hidup dia. 在一本书，他说到有关他的生平。 Dia menceritakan waktu dia kelas 9 atau dan kita sebut kelas 3, kalau di kita itu kelas 3 SMP. 当他初中三的时候， Di sekolahnya dia terpilih menjadi ketua kelas. 他在学校被选为班长。 Nah kebiasaan di sekolah dia itu ketua kelas itu akan ada acara pengangkatan atau pelantikan. 平常在这个学校做班长的可以得到安利的机会。 Jadi saudara bayangkan waktu itu dalam satu acara besar,
在一个非常大的场面， Lalu semua ketua kelas itu akan dilantik. 每一个班长将要被安立， Dan dikatakan kepala sekolah akan melantik dia. 校长要在哪里安立他的时候， Lalu si kepala sekolah bilang kira-kira dalam bahasa Indonesia kira-kira gitu ya. 校长这样的说， Jadi kepala sekolah ngomong apa, si Larry ini harus ikuti kata-katanya. 只要校长说什么，他们做班长的就要跟着说。 Jadi kepala sekolah mengatakan, saya Larry 我 Larry dari SMP Plymouth White Mass 从 Plymouth Weymouth dengan ini berjanji titik-titik gitu ya. 在这里我承诺 Nah si Larry ini berkata, ，Larry 就这样的说， saya terus 我 Larry dari SMP Plymouth White Mass dengan ini berjanji 我 Larry 在 Plymouth Weymouth 的初中这样承诺， kira-kira seperti itu dan seterusnya saudara. 他就这样口测 Wah, 的说， kepala sekolahnya kebingungan. 校长非常的迷惑， Lalu dikatakan guru bahasa Inggrisnya itu sampai kayak mau menangis, kasihan dia kira-kira gitu. 他的英文老师也非常的同情他，甚至也要哭出 Lalu 来了。 ada teman yang ketawa keras, 有的朋友对着他大笑， ada yang senyum-senyum, 有的在那里微微笑， ada yang kelihatan tidak menyenangkan sekali, rasanya sangat nggak enak bagi si Larry. 让 Larry 觉得非常的不舒服。 Saya dikatakan saya pengen mati 1000 kali rasanya waktu itu. 他觉得我愿意1000次的去死吧。 Dia rasanya seperti mati 1000 kali maksudnya gitu kira-kira gitu ya. 他说要是可以死，我可以死1000次。 Lalu kemudian kita kisahnya berapa waktu kemudian 但是过了不久， di gerejanya dia ikut satu persekutuan. 在教会他又参加了一个聚会， Saat itu dia dikatakan mendadak ditunjuk suruh berdoa. 突然间他被要求在那里带领祷 Saudara 告。 bayangkan betapa tegangnya suruh berdoa di depan umum. 我们可以想象到，在众人的面前叫他祷告，他是何等的 Dan 紧 dikatakan 张。 waktu itu dia katakan saya ingat sekali waktu saya berdoa bahasa saya begitu berantakan. 他记得当他祷告的时候，他的话语是何等的糟糕。 Dikatakan dia masih ingat waktu dia bisa berterima kasih pada Bapa di surga, tapi dikatakan hubungkan Bapa yang digantung di atas kayu salib. 当他要说在天上的父神，他说到在被挂在十字架上的父神， Lalu dikatakan membawa Roh Kudus keluar dari kubur. 他又说到把圣灵从坟墓带出来。 Dia katakan waktu dia tergagal itu disalah ngomong maksudnya Bapa jadi Tuhan Yesus jadi Roh Kudus, dia bolak-balik saudara jadi kacau. 他把主耶稣与圣灵的交换来说了， Jadi katakan dia merasa seperti ajaran sesat gitu, dia sendiri rasa itu salah ngomongnya. 他自己觉得他好像异端一样，他觉得他自己说错了话 Dan。dalam doa itu dia begitu tergagap-gagap sampai akhirnya untung sampai amin selesai. 到最后结束了， Waktu amin selesai, waktu dikatakan amin, 到阿门 Lalu- 结束了以 lalu 后， dia duduk, 他坐下了， dia memandang ke lantai, 他一直看着地上， dikatakan dia nggak berani lihat siapapun, 他不敢看任何人， malu sekali. 他非常的羞愧。 Sampai dikatakan ada yang mengatakan dia mungkin sampai sudah pikir seumur hidup nggak berani lagi ngomong depan umum. 他在心里决定，他一辈子不愿意在众人的面前说话了。 Setelah ibadah selesai, 聚会结 dia 束以 bertekad 后， secepatnya lari keluar pintu supaya nggak ada orang sempat tanya dia. 他立志要赶快跑走，让别人没有在那里再问他的机 Karena 会， dia yakin pasti dia ditegur, tadi soal ngomongnya ngaco gitu saudara. 因为他知道他一定被别人责问，他说错了话。 Tapi waktu dia sampai di dekat pintu, ada seorang dia terlambat lari keburu ketahan oleh seseorang. 在他要走到门口，他撞到了一个人， Ada seorang bapak bernama Jim Dunbar. 有一个叫做 Jim Dunbar 的， Di cerita lain Ika dikatakan Simpson. bahwa dia seorang majelis gereja 他是教会的一个哲士， menahan dia. 在那里让他停下来。 Mungkin dalam hati dia bilang, wah mati deh, udah pasti habis diomelin. 他想他一定被他在那里责问了， Tapi Jim ini dikatakan dengan sangat ramah merangkul dia. 但是这个哲士非常的温和的来拥抱着他。 Lalu Ray mengatakan, perkataan Jim ini saya ingat sampai hari ini. 他说 Jim 所说的这句话，我到今天还是记得。 Apa yang dia katakan? 他说了什么呢？ Dia katakan, Larry, 他说 Larry， saya ingin kamu tahu satu hal. 我要你知道一件事， Apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan,
你为上帝做的任何事， saya akan mendukungmu di belakangmu 1000%. 我要在你背后支持你1000%的支持你。 Kata-kata itu tidak pernah dilupakan oleh Larry. 这句话，Larry 从来没有忘记过。 Bahkan dikatakan waktu saya menuliskan kata itu, dikatakan kemudian hari dia selalu ingat dengan berlinang air mata. 他只要记得，他就觉得眼泪要流出来了。 Kata-kata itu sudah menguatkan hidup dia. 这个人的话已经激励了他，鼓舞了他。 Sampai dikatakan 20 tahun kemudian pun saya tetap ingat kata-kata itu. 一直到20年过去，他还是记得这一句话。 Itu kata-kata yang merubah hidup saya. 这一句话改变了他的生命。 Waktu dia merasa hancur, ada orang yang menguatkan dia. 当他觉得他绝望的时候，有人在那里激励鼓舞他。 Dan kalau Bapak Ibu tahu siapakah Larry itu? 大家知道这个 Larry 是谁吗？ Dia adalah Larry Crabb. 他就是 Larry Crabb。 Larry Crabb hari ini adalah seorang psikolog, Larry Crabb 是一个心理学家， seorang konselor Kristen, 是一个辅导员，基督教的辅导员， seorang pembicara di banyak seminar dan konferensi, 是在讲座很多讲座会议的主讲， seorang pengajar Alkitab yang terkenal. 是圣经的讲员。 Dia menulis lebih daripada 30 buku, 他写了30多本的书， dan bukunya juga banyak terjemahkan termasuk dalam bahasa Indonesia. 很多已被翻译成在印尼文当中 Dia。menjadi berkat bagi begitu banyak orang. 他成为了多人的祝福。 Seorang yang dulunya gagap, 以前他是一个口吃的人， sekarang jadi pembicara di banyak seminar dan konferensi. 现在他成为了在很多讲座会、很多会议的主讲。 Nggak pernah terbayangkan sebelumnya. 以前他从来都没有想象到， Karena ada seorang yang pernah membangun kehidupan dia. 因为有一个人改变了他的生命。 Bapak Ibu sekalian, hari ini di sekitar kita juga mungkin ada orang-orang yang seperti Larry tadi. 我们今天可能我们也可以遇到一个好像 Larry 的人一样， Atau mungkin kita sendiri. 或是我们自己本身， Kita butuh kata-kata yang membangun. 我们可以建立的言语， Maka saja mari kita mulai dari kita sendiri. 让我们从我们自己开始吧。 Kalau hari ini tidak ada orang membangun hidupku, 要是今天没有人可以建立我的生 aku masih 命， punya Tuhan. 我还有上帝， Aku ada firman Tuhan. 我有神的话语， Biar firman Tuhan boleh membangun hidup kita. 让神的话语来建立我们的生命， Setelah firman Tuhan membangun kehidupan kita, 让神的话语建立了我们的生 memenuhi 命， hati kita, 充满我们的心， saatnya itu akan meluap keluar. 那个时候就要勇满出来。 Sehingga ada kalanya Tuhan akan memakai hidup kita. 所以有的时候上帝会是利用我们的生命， Seperti Jim tadi bagi Larry. 好像 Jim 对 Larry 而言， Kita jadi berkat bagi orang lain, melalui kata-kata kita yang membangun orang 我们 lain. 可以成为众人别人的祝福，我们以好的言语来激励别人， Mungkin itu adalah pasangan kita 或者是我们的配偶。 yang hari ini mungkin mulai putus asa dengan usaha yang sulit. 这个时候他们在工作当中，他们奢望， Mungkin itu anak-anak kita yang sedang berjuang dalam masa depannya. 或者我们的孩子为他们的前途正在奋斗， Mungkin itu teman-teman yang kita kenal yang sedang putus asa. 或者我们的朋友，我们知道他在绝望当中， Mungkin itu ada orang yang kita kenal yang sedang dalam kehidupan yang sulit. 或者他们面对很多的苦难， Ada orang-orang yang gagal. 有的失败的人， Biarlah kata kita yang boleh membangun mereka. 让我们以言语，我们来建立 Hidup 他 kita menjadi 们， berkat bagi mereka. 让我们的生命可以成为他们的祝福。 Mari mulai dari kita. 来吧，让我们从我们开始， Dan kita jadi berkat bagi dunia. 我们可以成为世界的祝福， Dunia menjadi indah. 祝福世界可以 Waktu 成为 dipenuhi 美 dengan 好， kata-kata yang membangun. 以美好的言语来建立， Jadi itu biar mulai dari diri kita sendiri. 就是从我们每一个人开始。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 让我们进入祷告。 Bapa, biarlah firman-Mu hari ini boleh sekali lagi menyegarkan setiap kami. 主啊，让你的话语再一次的来让我们觉得清醒。 Di tengah dunia yang dipenuhi dengan kata-kata yang negatif. 在这个生命里有好多负面的话语， Kata-kata yang bahkan merusak, bahkan bisa menghancurkan hidup seseorang. 可以摧毁一个人的生命。 Biarlah kami menemukan kata-kata yang membangun, 让我们学习用好的言语 yang，bersumber daripada firman-Mu, 建立的言语来自你的话 yang 语， boleh kembali menyegarkan hidup kami. 再一次让我们的生命得到苏醒。 Penuhi kembali Tuhan hidup kami dengan firman-Mu, 求主你再一次帮助我们，以你的话语来充满我们， biar boleh menyegarkan dan menguatkan hidup kami, 让我们可以得到苏醒，可以得到你自己的建立， membangun hidup kami, 建立我们自己的生命。 sehingga dan anugerah Tuhan, Tuhan juga pakai hidup kami jadi berkat bagi sesama kami. 接着神的恩典，我们可以成为
别人的祝福。 Mungkin ada orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kami yang saat ini sedang membutuhkan kata-kata yang membangun bagi mereka. 可能这个时候有人需要我们有好的言语来建立他们， Pakailah Tuhan hidup kami jadi berkat bagi mereka. 求主你帮助我们成为他们的祝福。 Bahkan di tengah situasi pergumulan dunia hari ini, 在这个面对这样的状 yang 况 begitu 当 banyak 中， kata-kata yang menakutkan dan kata-kata yang negatif. 大家面对很多困难、很多不好的负面的言语， Biarlah Tuhan pakai kami merubah melalui kata-kata yang membangun bagi sekeliling kami. 让我们主求你利用我们、使用我们，让我们可以成为我们周围的人的祝福， Sehingga dunia boleh makin indah, 让我们的世界变得更加的美好， banyak orang diberkati, 更多的人得到祝福， dan banyak orang memuliakan Tuhan. 更多的人来荣耀主。 Tuhan pilih kami masih sesuai dengan kebutuhan kami. 主啊，求你满足我们每一个人的需要， Tuhan tolong setiap kami. 求主你帮助我们每一个人。 Kami naikkan doain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们祷告，奉主耶稣基督的名， Tuhan kami yang hidup, 我们活的神， Tuhan yang mengasihi setiap kami, 爱我们的神， dan membuat kami berharga. 让我们有价值的神。 Amin. 阿门。 Kita bersyukur pada saat ini kita sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bukan hanya sekedar kita dengarkan, tetapi betul-betul kita hayati di dalam kehidupan kita. Dan melalui pertolongan Roh Kudus, kiranya Tuhan juga boleh memampukan kita menghidupi setiap firman yang telah kita dengar bersama-sama. Pada kesempatan pagi hari ini kita juga akan merespon firman Tuhan dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Seperti ibadah-ibadah sebelumnya, persembahan maupun perpuluhan ataupun persembahan untuk youth center, peduli COVID dan sebagainya bisa ditransfer melalui rekening gereja yang telah ditampilkan di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun dapat men-scan QR code yang sudah ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan jangan lupa untuk mencantumkan keterangan apabila persembahan itu untuk seperti COVID ataupun seperti pembangunan youth center. Dan kita akan menaikkan pujian Betapa Hatiku. Dan kita juga akan mempersembahkan bukan hanya materi kita, tetapi seluruh hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa
Mari kita berdoa. Tuhan, kami memberikan apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar materi yang saat ini kami transfer atau kami berikan bagi pekerjaan Tuhan di gerejamu. Tetapi pada saat ini kami juga mengambil satu tekad dan komitmen di hadapan Tuhan bahwa seluruh hidup kami adalah milik Tuhan dan sepatutnya kami juga pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah segala persembahan yang telah kami berikan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang telah memberikannya ya Tuhan, dan biarlah Tuhan yang juga boleh memberkati kehidupan, pekerjaan dan keluarga mereka. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang masih dalam keadaan terbatas untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang juga senantiasa memelihara setiap kehidupan mereka. Kiranya kasih setiamu melingkupi hari-hari mereka di dalam kehidupan yang sukar ini ya Tuhan. Kami serahkan semua persembahan kami dengan segala syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, sumber dari segalanya, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada warta jemaat yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mengingatkan kembali bagi setiap kita, sekalipun kita tidak bisa datang beribadah ke gereja, tetapi gereja telah membuat satu pelayanan secara virtual, baik pelayanan kebaktian doa pagi maupun pelayanan kebaktian doa malam, pelayanan sekolah minggu, dan pelayanan komisi remaja. Semuanya telah disediakan oleh gereja kita. Dan Selasa ini jam 7 malam kita akan kembali berjumpa begitu di dalam ibadah doa malam kita dengan satu tema, jagalah lidahmu, dan saya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Selasa nanti. Dan kemudian ingat senantiasa Bapak Ibu Saudara, bagi jemaat-jemaat yang lain atau saudara-saudara kita yang membutuhkan akses untuk beribadah, entah itu beribadah kebaktian umum atau membutuhkan akses untuk perenungan di dalam setiap hari, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengarahkan saudara-saudara kita atau jemaat-jemaat yang lainnya untuk subscribe channel YouTube GKY Palembang. Semuanya ada di sana Bapak Ibu Saudara, termasuk pelayanan anak-anak dan pelayanan remaja. Juga gereja kita juga memfasilitasi pelayanan tersebut secara virtual. Mari kita doakan bersama-sama, biarlah situasi ini boleh cepat berlalu, dan kita juga boleh kembali beribadah bersama di rumah Tuhan. Sekian warta yang bisa saya sampaikan pada saat ini, dan kita akan menaikkan doksologi. Namun sebelumnya saya akan membacakan ayat pengutusan yang terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Surya Sudipan. Jemaat sekalian, biarlah di akhir ibadah ini kita boleh kembali dalam kehidupan kita masing-masing, dimanapun kita berada, dan jadilah pelaku firman Tuhan. Hiduplah dalam satu kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan hari ini firman Tuhan ingatkan kita kembali, bila perkataan kita menjadi perkataan yang boleh membangun, menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga kehidupan kita, bahkan melalui kata-kata kita, Tuhan dipermuliakan, banyak orang boleh dibangun dan diberkati. Terimalah janji berkat Tuhan untuk setiap kita masing-masing.
Kiranya Tuhan yang kita kenal dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, dan sepanjang kehidupanmu, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah sampai di sini. Selamat dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi.